Okey, selamat pagi. So ini kali kedua lah kita online belajar. Okey, latihan semalam ada soalan mana perlu cikgu terangkan tak? Siapa yang cakap tak dapat dengar? Tak ada. Tak ada semua okey soalan yang berkaitan dengan sekejap ya. Soalan yang berkaitan dengan bilangan seputar itu faham kan? Walaupun cikgu tak terangkan. Faham? Faham Bilang aja apa yang ada. Itu sebabnya kalau kamu tengok soalan saya yang ada 3 titik di belakang punya. Yang ada 3 titik di belakang punya, maksudnya kita tak ada sebutan terakhir, cikgu pun tak boleh tanya lah. Cikgu tak boleh tanya. Ada berapa sebutan sebab dia memang tak penting. Okey So itu tentang latihan semalam. Hari ini kita akan belajar simbol-simbol dia. Semalam kita faham maksud saja. Hari ini kita akan belajar simbol dia. Sebab kita akan gunakan rumus-rumus yang sedia ada nanti So untuk sebutan pertama, simbol dia ialah A. Okey, sekejap ya. So untuk sebutan pertama, simbol dia ialah A. JA ke JG ke simbol dia sama. Kalau sebutan pertama ialah A, agaknya sebutan kedua ialah apa? B. Apa cadangan kamu? B. Biasanya kita akan fikir macam itulah kan. Sebutan pertama A, sebutan kedua B, sebutan ketiga C. Tapi kalau kita pakai huruf A, B, C ni, boleh sampai sebutan ke-26 aja. Sebutan ke-27 nak pakai apalah? Anak. So itu sebabnya untuk sebutan yang seterusnya kita tak gunakanlah A, B, C, D, E. Kita gunakan E, N. Di mana N ini dia beritahu kita sebutan ke berapa. Ayah. Maksudnya sekarang kalau sebutan kedua kita tak tulislah P, kita tulis T2. Sebutan ketiga T3. Sebutan keempat T4 dan seterusnya. Boleh faham? Dengan kata lain, apa itu T1 sebenarnya? Sebutan pertama. Ya, sebutan pertama. Hanya sebutan pertama, kita jarang pakai T1, dia lebih dikenali sebagai sebutan pertama T. Boleh Tapi sebutan yang seterusnya memang kita pakai T2, T3, T4 dan seterusnya. Sama juga ini JA pun macam tu, JG pun macam itu. Simbol untuk sebutan ke berapa, kalau tak mau tulis panjang-panjang, kita tulis saja T, boleh tulis angka. Bila lain kali cikgu tulis saja T10, itu maksudnya Sebutan ke-10. Sebutan ke-10 bukan maksudnya T darat 10 ada apa. Itu maksudnya ialah satu sebutan, sebutan ke-10. Boleh Okey. Lepas tu simbol yang kita perlu tahu lagi ialah hasil tambah. Okey. Hasil tambah. Okey, ada berapa sebutan yang pertama. Okey. So sekali lagi lah, dia itu berkandung kepada you nak tanya berapa sebutan. Tempat ini nanti akan sama dengan katakan sekarang cikgu kata N sebutan pertama, 3 sebutan pertama. Nanti sini ialah S N.
Kalau cikgu nak kata hasil tambah 2 sebutan yang pertama, cikgu akan tulislah S2. Hasil tambah 3 sebutan pertama, S3. Boleh? Boleh faham maksud ini? Faham. Okey. Cikgu tanya kamu, apa maksudnya S1? Hasil tambah Hasil tambah 1 sebutan yang pertama. Boleh? So, kalau cikgu hasil tambah 1 sebutan yang pertama, sebenarnya cikgu ada tambah apa-apa tak? ada. Ada kan, dia sendiri aja. So, kamu akan dapati S1 sebenarnya sama lah dengan T1 ataupun kita kata sama dengan A. Bahagian ini cikgu akan bincang kemudian lah. Ini hanya sebagai pengetahuan awal je lah ya. Yang ini kamu tak tahu ataupun tak ingat tak apa. Nanti kita memang ada satu subtopik khas untuk dia. Boleh? So sampai sekarang cikgu telah memperkenalkan 3 huruf. Cikgu memperkenalkan 3 huruf iaitu A, P, N, S, N. Sampai sini ada masalah? Okey. So untuk A, T, N ataupun S, N, J, A, J, G semua pakai rumus yang sama. Tak kisah UJA ke, UJG ke, semua pakai rumus yang sama. Maksudnya bila sekarang cikgu ada dalam janjang geometri, kalau cikgu nak kata sebutan ketiga, cikgu pun tulis saja 3. Kalau cikgu nak tulis sebutan pertama, cikgu tulis saja A. Tidak berbeza, tidak ada perbezaan lah antara JA ataupun JG. Boleh? Okey. Boleh. Okey. So, cikgu pergi kepada news whiteboard baru Kalau siapa nak tangkap gambar dulu. Tapi sebenarnya cikgu ada upload dalam YouTube kan. Waktu itu kamu saling slow-slow pun tak apa. Okey, sudah? Move on. Okay. So, apa yang kita sudah belajar? Okay. So tadi apa yang kita sudah belajar untuk JA dan JG, kita ada sebutan pertama, sebutan ke N, kemudian hasil tambah N sebutan pertama. Jadi kalau kamu tengok simbol ini, dia ada kaitan dengan bahasa Inggeris tau. Okay? T itu sebenarnya maksudnya term. Term dalam N ialah sebutan. Okay? S itu maksudnya sum. Dalam bahasa kita, hasil tambah. Boleh? Sampai sini okey? Okey, sekarang kita pergi kepada yang khas untuk JA saja. Semalam kita belajar JA dengan JG, dia ada ciri khas dia. Kalau JA dia ada apa? Beza sepunya. Kita ada beza sepunya. Kalau JG, nisbah sepunya. Okey. So, mereka pun ada simbol dia sendiri. Kalau JA, D. Maksudnya beza sepunya kita pakai simbol D. Nisbah sepunya kita pakai simbol A. Kenapa pakai macam ini? Macam tak ada kaitan kan? Sebenarnya itu sama macam tadi, dia sebenarnya masalah dia pakai bahasa Inggeris. Beza, difference. Nisbah, ratio. Itu sebabnya kenapa kalau ikut kita dia sepatutnya pakai B dan N kan? Tetapi tak, dia pakai D dan A. Sebab dia gunakan huruf dalam bahasa Inggeris lah. Difference, ratio. So, beza sepunya simbol dalam rumus kita ialah D. Nisbah sepunya ialah A. Kamu kena ingat simbol-simbol ini sebab nanti kita ada rumus ada berapa rumus kita kena tahu. So, dalam rumus ini kita gunakan simbol-simbol ini. So kamu tak boleh kata, saya tak nak beza sepunya D, saya nak beza sepunya B. Nanti baca rumus tak aktif. Okey? Sampai sini boleh ikut?
Okey. Apa lagi istilah kita belajar semalam? Ya, cikgu tengok. So, sebutan pertama sudah, ciri-ciri khas sudah, sebutan keeng sudah. Okey, satu lagi sebutan terakhir. Untuk sebutan terakhir ni tak biasa, bukan tak biasa, jarang digunakan lah. Tapi cikgu beritahu sebagai pengetahuan saja. Okay, sebutan terakhir simbol dia ialah L. Okey, sebab bahasa Inggeris apa perkataan dia? Sorry, terpadam sudah. Agaknya apa sebabnya? L. Bahasa Inggeris? Ya, pasal last. Okey. So sebutan terakhir kita akan gunakan simbol L. Tapi kita jarang pakai sebenarnya. Sebenarnya soalan tak banyak melibatkan sebutan terakhir lah. Tapi sebagai pengetahuan kepada kamu. Okey, boleh? Okey. Lepas tu, semalam kita ada belajar satu lagi, hasil tambah ketak kehinggaan. Okey, sebagai ulang kaji. Ingat lagi tak? Hasil tambah ketak kehinggaan, JA ataupun JG, mana satu ada? JG. JG saja. Semua JG ada hasil tambah ketak kehinggaan ke? Okey. Kalau dia ada, apa syaratnya? Kalau dia ada hasil tambah ketak kehinggaan. Bagaimana dengan dia punya? Titik-titik. Bukan. Dia okey. Janjang itu mesti ada titik-titik di belakang, maksudnya dia tak berhenti. Okey. Lepas tu satu lagi syarat dia mesti bahasa punya nisbah sepunya macam mana? negatif 1 hingga 1. Ya, negatif 1 hingga 1. Tapi nombor negatif 1, nombor 1, nombor kosong tak termasuk. Okey. So untuk hasil tambah ketak kehinggaan so kamu kena ingat bukan semua ada, hanya JG saja ada okey. Hanya JG saja ada hasil tambah ketak kehinggaan, itu pun bukan semua JG ada. Okey. Ketak kehinggaan. So simbol dia sebab hasil tambah kita pun pakai S lah. Tapi sekarang kita tambah tak berhenti. So, infinity. So, kita pun letaklah simbol infinity di sini. So, hasil tambah ketak kehinggaan, simbol dia ialah S infinity. Boleh sampai sini? Okey, cikgu ulang balik So, untuk JA dan JG, ada 3 huruf, sebenarnya 4 huruf termasuk sebutan terakhir kongsi bersamalah. Dia pakai A untuk sebutan pertama, PN untuk sebutan ke-N, SN hasil tambah N sebutan pertama, kemudian sebutan terakhir L. Lepas tu ada sebab JA dengan JG dia ada ciri masing-masing. So kita ada 2 huruf dia ikut janjang. Kita ada huruf D untuk beza sepunya. Ini hanya untuk JA lah. Okey, kemudian kita ada huruf A untuk nisbah sepunya. Itu untuk. Lepas tu untuk JG kita ada satu lagi iaitu hasil tambah ketak kehinggaan. JA memang tak ada. Tak boleh kira. So memang tak boleh pakai untuk dia lah. Kita hanya boleh pakai untuk JG yang A dia di antara negatif 1 sampai 1 dan simbol dia S infinity. Boleh. So semua cikgu sudah terangkan, cikgu Bilana. Okey, cikgu sudah terangkan A, PN, SN, L, B, A, S infinity. 7 huruf di sini ataupun 7 simbol di sini. Ada mana-mana satu kamu nak tanya? Semua okey ke? Okey. Okey ya. Okey. Okey, kita balik kepada nota kita semula. Oh, sorry, keluar terus. Okey. So, cikgu sudah terangkan sebutan pertama A. Okey. Lepas tu cikgu sudah terangkan D, A, PN, L, SN,
dan S infinity. Okey, sekarang kita tengok rumus-rumus yang ada. Yang cikgu buat pada jadual ini, yang ada pada muka surat pertama kamu. So, macam tadi ada orang tanya cikgu ada cara tak, ada rumus tak untuk dapat beza sepunya ataupun nisbah sepunya? Sebab ada soalan senang kan, macam soalan semalam, kalau contoh macam 1 negatif 2, 4, senang sikit cikgu. Itu darab negatif 2. Tapi soalan keempat, saya rasa ramai tak boleh teka kan? 20 jadi 20. 25 jadi 20. 20 jadi 16. Sangat pasti bukan JA. Tapi nak tahu JG, tak tahu apa nisbah sepunya. Susah nak teka. Okay? So sebenarnya kita ada rumus. Okay? Bila kita susah nak teka dia, tak payah try and error. Orang kamu tanya, cikgu, cuba-cuba sampai jadi ke? Bukan. Kita boleh pakai rumus. Okay. Rumus ini, hafal sendiri. Tapi cikgu sebenarnya tak berapa galakkan kamu hafal. Kamu ingat maksud dia aja. Okay. Maksudnya ialah kamu ambil 2 sebutan yang berturutan. Contohnya kalau kita tengok semalam punya. Awak ambil 2 nombor yang berturutan. Tak kisah mana-mana. Kamu boleh ambil 1 dengan 4. Boleh ambil 4 dengan 7. Boleh ambil 7 dengan 10. Jadi dia berturutan. Tak boleh lompat-lompat. Kalau kamu kata, cikgu, dia nak ambil 1 dengan 7 boleh tak? Itu tak boleh. Sebab lompat. Tengah-tengah ada 1 nombor lagi. Boleh faham? Okay. Kamu ambil nombor yang berturutan, lepas tu ingat, yang belakang tolak tepat. Maksudnya, kalau kamu ambil 1 tak 4, kamu buat 4 tolak 1. Okey, jawapan dia 3. Jawapan untuk itu 3 kan? Betul tak? Jawapan untuk ini. Mana jawapannya? Ini jawab dia 3 kan? Okay. Kalau untuk soalan kedua, dia juga janjang aritmetik kan? So kamu pun ambil saja mana-mana 2 nombor. Okay? Paling senang kita ambil 9 dan 4. Tapi kalau kamu kata, cikgu saya tak nak 9, 4. Saya nak negatif 6. Negatif 11. Boleh tak? Boleh. Okay? Lepas tu jangan lupa je. Ambil nombor belakang, tolak nombor tepat. So kamu dapat juga berapa? Negatif 11 dapat 6. Negatif 5. So, malam betul ke jawapan di sini? Negatif 5. Betul. Boleh? So, itu kamu senang ingat. Macam cikgu katakan, beza. Beza biasanya melibatkan tolak. So kita ambil 2 sebutan tu, kita tolak. Okey. Nisbah sepunya pula, cara dia pun lebih kurang sama. Kita ambil 2 sebutan yang berturutan. Contohnya untuk soalan 3 ini, cikgu ambil, katakan cikgu ambil 1 dan negatif 2. 2 nombor yang berturutan ya. Kali ini ratio, nisbah. Nisbah biasanya melibatkan apa? Tanpa tolak, darab, bahagi. So kita sekali lagi ambil nombor belakang, bahagi nombor tepat. So jawapan dia sama tak macam semalam? Negatif 2. Sama. Okey, soalan keempat. Semalam kata susah kan cikgu? Dekat banyak kali tak jumpa. Ada orang jumpa, ada orang tak jumpa. So tak payah pening. Kalau nombor yang sekali pandang, cikgu tak boleh tahu apakah nisbah sepunya. Maka jangan membazir masa. Ambil saja 2 nombor berturutan. Okey, cikgu sengaja tak ambil sebutan pertama dan kedua. Cikgu ambil 2 nombor yang lain. Tak apa. Okay, katakan cikgu ambil 20 dan 16. Apa yang kamu buat? Biasa ingat dia, nombor belakang, nisbah, bahagi nombor itulah yang dapat 0.8 semalam. Kalau kamu nak tulis kepada saya pecahan boleh, tapi tak boleh tulis 16 per 10. 16 per 20. Kenapa? Sebab kalau pecahan dia mesti pecahan kemudah. So awak kena bagi saya apa? 4 per 5. 4 per 5. 4 per 5 boleh. Tapi 6 per 20 tak boleh. Dia tak boleh sebab dia bukan pecahan kemudah. Kalau dia ialah pecahan kemudah, okey. Okey sampai sini.
Okey. Okey ya. Kita balik ke atas. So itu tentang beza sepunya, nisbah sepunya. Okay. Apa yang cikgu tulis itu, saya masuk dia macam itulah. Seputan belakang. Okey, untuk beza sepunya ialah seputan belakang tolak seputan depan. Nisbah sepunya seputan belakang bahagi seputan pertama. Tapi kalau setakat tengok simbol ni macam tak berapa faham maksud dia kan? Boleh? Okey. Boleh. Kamu bagi cikgu keluar masuk semula sebab file ni sudah kotor lah. Cikgu tak ada macam padam. Sorry ya, kejap lah. Tutup, cikgu masuk. Okey, sekarang kita pergi kepada sebutan ke N, iaitu Tn. So, simbol untuk JA ataupun JG sama. Tapi rumus dia perlainan. Maksudnya kalau sekarang, ini soalan JA, saya kena gunakan rumus ini. Kalau JG, cikgu kena gunakan rumus ini. Mungkin kamu kata, cikgu, semalam tak payah pakai rumus pun. Kita boleh, macam soalan semalam, kamu tak pakai rumus pun boleh. Kamu pakai rumus pun boleh. Okay, contoh okay, semalam cikgu tanya, apakah sebutan ketiga? So untuk soalan pertama, inilah sebutan ketiga kita kan? Kita kata, okey tu, jawapan itu. Kan? Okay, tapi sebenarnya boleh pakai rumus juga. Okay, pakai rumus. Okay. Kalau JA, kita akan gunakan rumus ini. A tambah N tolak 1D. Kita pun tulislah. 3 sama dengan, apakah A kita? A ialah sebutan pertama. 1. 1 tambah kurungan. N kita apa? Sekarang sebutan ketiga. So apakah N kita? 7. 3. So apakah N kita? 3. Okay? Sebab dia ikut nombor ini sama dengan nombor ini. Atas sikit ya. Okay. 3. Kemudian rumus kita tolak 1D. Tadi apa D kita? 7. D. 3 saya rasa. No. So inilah D kita. So, kalau kamu kira ini, jawapan dia ialah 7. Mana? So maksudnya kalau soalan saya tanya, sebutan ke berapa? Kamu ada 2 cara buat. Satu cara kamu tengok saja senarai itu. Okay? Satu cara kamu boleh gunakan rumus. Mana satu lebih senang? Kalau dia lebih senang, tengok aja. Cikgu buat apa nak pakai rumus. Okay? Tapi nanti kita akan tengok ada soalan kita terpaksa pakai rumus. Contohnya, kalau kita tanya, apakah sebutan ke 100? Faham? Takkan saya nak senarai sampai sebutan. So, waktu itu, pakai rumus lebih cepat. Boleh faham? Okey ya. Kita tengok JG punya. JG punya rumus ialah A, N tolak 1. So, katakan kita buat untuk soalan, kamu nak soalan ketiga ke keempat? 3. Okey, ketiga, kita buat soalan ini. So, apakah A kamu? Apakah A kamu? 1. Ya, 1. Apakah A kamu tadi? Negatif 2 kan? Betul tak? Okey, negatif 2. Apakah N kamu? Kita nak sebutan ketiga juga. So, apakah N kamu? 3. 3. Tolak 1. Cuba kamu tekan kalkulator. Semua orang tekan Semua orang tekan ini. Tengok, boleh tak awak tapak 4? Semua orang tekan kecuali awak tak ada kalkulator pada awak. Boleh. Semua boleh tapak? Boleh. Rasa ada orang tak boleh tapak. 4. Siapa ada background suara di bawah itu boleh tutup mic kamu saja. Okey, kalau kamu tak boleh belajar dalam keadaan maksudnya sekeliling tak ada suara, kamu tutup mic lah. Kamu maksudnya kamu dengar aja. Boleh ya? Sebab kalau tidak, kawan kamu tak boleh dengar. Okey ya, thank you. Siapa yang ada suara itu. Okey, tekan kalkulator boleh terus dapat 4.
Ada Boleh. orang tak boleh ke? Yang tak boleh cakap. Tak boleh. Tak boleh. Tahu apa masalahnya? Bila kamu tekan kalkulator, kamu pastikan di sini awak buat kurungan. Cuba tekan. Siapa ada background suara apa janganlah apa tu? Tutup kamu punya mic boleh tak? Okey. So sekali lagi cuba bila awak bubuh kurungan di tempat 3 tolak 3 tolak 1 itu, sekarang okey lah, boleh dapat 4. Boleh. Boleh. Sebab bila kamu kejap kita pergi kepada whiteboard kejap. Okay. Bila kamu tekan satu tadi apa? Negatif 2 ya. Negatif 2, 3 tolak 1. Bila kamu tekan kalkulator tanpa kurungan, kalkulator akan faham 3 negatif 2 kuasa 3 tolak 1. Kalau kamu tanpa kurungan tanpa kurungan, dia mana tahu tolak 1 itu di atas ke di bawah. So dia akan turunkan dia di bawah. Tapi bila kamu bubuh kurungan di sini, maka kalkulator fahamlah. Ini maksudnya 1 negatif 2, semua ini di atas. Okey? So ingat bukan ini saja kamu kali ini saja kena ingat. Setiap kali bila kamu pakai kalkulator, kalau kuasa kamu panjang cerita di belakang tu, kamu kena bubuh kurungan. Kalau tidak nanti dia faham macam awal ini. Ini salah. Sebab kalkulator tak nampak tulisan awak, mana dia tahu itu di atas ke di bawah. So kita bubuh kurungan untuk memberitahu dia lah. So okey sampai sini. Okey, cikgu test kejap ya. Okey. Katakan cikgu ada, cikgu cuba. Okey, cikgu ada satu janjan aritmetik. Nombor dia 25, 22, 19 dan seterusnya. Cikgu tanya, apakah sebutan ke-8? Sekarang kita ada 2 cara buat. Cara semalam macam mana buat? Pergi senaraikanlah. 25, 22, 19. Lepas tu, apakah A kita? A kita 25. Apakah beza sepunya kita? Negatif 3. Beza sepunya kita berapa ya? Negatif 3. Negatif 3. Okey, sambung. 25, 22, 19. Sambung. 16. 16. Sambung lagi. 13. 13. Sambung lagi. 10. 10. Okey, sambung lagi. 7. 7. Sambung lagi. 4. 4. Sambung lagi 1. Tapi saya rasa cukup kan? So kalau kita nak lapang sebutan, so ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jawapan kita 4. Itu maksudnya kita pakai teknik, kita senaraikan saja. Tak payah pakai formula. Dalam exam boleh buat macam ini tapi syaratnya kamu kena senarai keluar. Jangan tulis jawapan kepada cikgu saja. Waktu exam lah. Tapi nanti Google Form memang terpaksa terus tulis jawapan saja. Sebab cikgu suruh komputer semak kan, dia hanya boleh semak jawapan. Tapi bila kamu buat latihan pada kertas ataupun semasa exam, mesti tuliskan. Kalau pakai teknik senarai, kamu mesti senarai macam cikgu, lepas tu tulis keluar. Itu jawapan. Okey ya? Okey, kita cuba pula kalau saya gunakan rumus. Okey.
Kalau saya gunakan rumus seputang ke-8 maksudnya T8. Okey, ini ialah JA. Cuba baca rumus ni kepada saya dulu. JA punya N ialah A tambah tapi akan dinilai. Baca rumus saja. A tambah Tolak 1. N tolak 1 D. Jangan salah baca Kalau JG kita pakai JG punya. Okey. So, masukkan sajalah. Apakah A kamu? 25. 25. Tambah. Apakah N kamu? 8. 8. Tolak 1. Apakah D kamu? -3. Untuk negatif 3 ini, ingat pupuk kurungan. Kalau tak pupuk kurungan, nanti dia ingat tolak 3. Sepatutnya ialah darab dengan dia kan? Okey, sekarang tekan kalkulator. Boleh tak awak dapat 4 juga? Semak? Boleh. Ya ke? Ada semak ke? Cepat ni bagi jawapan. Betul Betul. Orang? Okey, boleh ya? So, terpulang kepada kamu dalam latihan kamu ke, dalam exam kamu ke, kamu nak pakai mana satu? Kamu boleh senarai, tulis jawapan keluar, boleh pakai rumus, bagi jawapan. Okey? Sampai sini ada masalah? Tak ada. Okey, sekarang dicuba tengok cikgu ubah soalan ini kepada JG. Nombor kena tukarlah ya. Dia bagi saya sikit masa ya. Okay, cikgu sengaja padan di sini sebab cikgu nak bagi kamu tengok sebenarnya sama teknik dia. Teknik dia sama. So, bukan inilah kan. Okey, cikgu tukar soalan saya. Okay, kali ini ialah warna lupa tukar. Okay, kali ini ialah JG. Okey, cikgu bagi 25. Tak nak cakap apa dia kepada kamu. Okey. 10. Alamak, sorry. 10. 4. Okey. Cikgu kata ini ialah satu janjan geometri. Nombor dia 25. 10. 4. Okey. So, kali ini tak mungkinlah kita ada T sudah kan? Kita mesti ada, kalau JG kita ada apa? Nisbah sepunya. Nisbah sepunya. So, cuba cari nisbah sepunya. Kali ini susah sikit kan letka dia? Macam mana kita buat? 0.4. Macam dapat dia? 4 bagi. Kita bagi. Kamu boleh pilih, terpulang kepada kamu boleh pilih 25, 10. Maka kamu jadi dia ialah 10 bagi 25. Itu yang dapat 0.4. Okay. Tapi kalau kamu kata, cikgu, saya nak 10 dengan 4, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi 4 bagi 10 sebab kali ini yang belakang ialah 4. Tadi yang belakang ialah 10. Jawapan dia sama juga. Kamu boleh bagi saya 0.4, boleh bagi saya 2/5. Sesuka hati kamu. Boleh So, kamu suka mana satu? 0.4 ke 2/5? 0.4. 0.4. Okey, cikgu ikut aja. Sorry lah ya, siapa soalan lebih kuat, cikgu ikut dia aje lah. Tapi tak ada masalah, selupa. So, okay, kalau kita pakai teknik senarai, okey, sama-sama kita buat. Pertama 25, kedua 10, ketiga 4. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya cuba sambung. 1.6. 1.6. Okey, sambung. 0.64. 0.64. Sambung. 0.256. Sambung. 0.104. Sambung.
0.0409. Okey. Kita dapat jawapan 0.0409. Kalau tulis dalam pecahan apa dia? 128 per 3125. Boleh? Boleh. Okey. So sekarang ini ialah teknik senarai. Sekarang kita tengok teknik rumus. So adakah kali ini cikgu masih gunakan rumus A tambah N tolak 1D? Tak. Walaupun TN. Tapi kita kena pakai rumus TN untuk JG punya. So apa dia? Sekejap. Dua. AR AR kuasa N tolak. N tolak 1. Rumus untuk TN ini ya, tadi punya A tambah N tolak 1D dengan AR N tolak 1 ini, kamu boleh tak hafal. Dia ada dalam senarai rumus nanti. Okay, dua rumus ini boleh tak hafal. Ada dalam senarai rumus ya. Okay, so kita masukkan nilai. A kita 25. okay, 25. R kita 0.4. 0.4. Baik. Kalau kamu nak tulis 2/5 pun boleh ya. N kita 8. 8 tolak 1. Nanti tekan kalkulator, jangan lupa bubuh kurungan untuk tempat 8 tolak 1 Okey, cuba tekan. Boleh tak dapat jawapan ini? Boleh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kejap ya. Cikgu saling keluar nombor dulu. Ya. Cikgu nak padang inilah, boleh ya? Cikgu nak ambil gambar tu, ambil gambar dulu ya. Ataupun tidak nanti masuk waktu YouTube itu baru awas pause dan saling lah ya. Okey ya. Cikgu sambung lagi ya. Okey. Sebelum cikgu pergi kepada hasil tambah itu, cuba tengok tadi kita punya ini. 25, 10, 4, 1.6, 0.64, 0.256, 0.1024, 0.0409. Cikgu tanya kamu tadi, apa nombor-nombor seterusnya? Kamu tekan dengan cara apa? 10, kamu buat ini. Betul tak? Kamu buat. Kalau nak tahu yang kedua ini, kamu buat 25 kali 0.4. Lepas ni buat 10 kali 0.4. Betul? Tekan kalkulator one by one macam ini. Tak. Waktu tadi, bila cikgu tanya kamu, apa jawapan seterusnya? Betul tak kamu buat macam ini? Dapat ini, buat pula 4 kali 0.4. Buat lagi 1.6 kali 0.4. Buat macam ini ke? Tak. 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 Macam mana kamu buat? Tak. 25 sama dengan. Ya. Kita Lepas buat macam ini. Boleh, semalam cikgu ada beritahu sikit. Tak payahlah tak banyak kali macam ini. Lambat dan mungkin lakukan kesalahan. Kamu buat macam ini aja. 25 untuk siapa yang tak tahu 25 sama dengan. Kenapa nak sama dengan? Sebab kita nak masukkan jawapan ini dalam ingatan kalkulator. Lepas tu kita buat saja darab 0.4. So dia tahu dalam apa yang dalam ingatan dia itu, nombor itu dia darab 0.4. So bila kamu tekan saja sama dengan, dia terus keluar 10. Tekan sama dengan, keluar 4. Tekan sama dengan, keluar 1.6. Tekan sama dengan, keluar 0.64. Okay, siapa yang tadi bukan pakai teknik ini, sekarang cuba buat sekali lagi. Lain kali tak payahlah buat kerja-kerja macam ini. Kerja macam ini mengambil masa. Lepas tu senang lakukan kesalahan. Okay, sudah okey? Okey. Okay, sekarang kita pergi kepada hasil tambah ketak terhinggaan. Sekarang kamu nampak apa? Kamu nampak whiteboard saya kan? Nampak nota saya? Whiteboard.
Whiteboard oh maksudnya saya memang kena tukar lah walaupun skrin saya sudah ubah. Okey, balik kepada nota saya. Okey. Kita pergi kepada okey. Yang ini cikgu terangkan lain kali ya. Ini cikgu terangkan lain kali. Okey, sebutan terakhir kalau kamu tengok dia memang tak ada rumus untuk dia. So kalau kamu nak tahu sebutan terakhir, awak kena tahu dia dulu. Itu sebutan kelima, pakai rumus T5. Kalau sebutan terakhir itu ialah sebutan ke-10, saya pakai rumus T10. Sebab tak ada rumus untuk dia. Itu sebabnya cikgu pun kata kita sebenarnya jarang pakai simbol. Okey ya. Sekarang kita pergi kepada hasil tambah yang sebutan pertama. So rumus ini kita jarang pakai. So siapa kalau nak pakai, pakailah. Tapi jarang kita akan gunakan. Kebanyakan masa kita akan gunakan ini. Dan juga dua rumus ini akan dipekarkan dalam exam. So tak payahlah kita ambil masa lama sangat nak hafal rumus. Nanti tak boleh buat sebab tak ingat rumus. Okay? Memang ada dalam senarai rumus. So kita gunakan sahaja. Kalau kamu nak pakai yang cikgu pangkar punya, itu sorry awak hafal lah sendiri kalau nak pakai. Boleh sampai sini? Okey, sekarang kita tengok. Okay, memandangkan tadi cikgu punya whiteboard ialah JG so cikgu terangkan ini dulu. Cikgu terangkan ini dulu. Okey, kejap. Okey. So katakan soalan sekarang cikgu tanya cikgu tanya apa? Okey, hasil tambah. Okey, kamu nak berapa sebutan? 4 cukup lah ya? 3. Okey, 3 lah. 3 sebutan yang pertama. Okey, kalau semalam macam mana kamu buat? Kamu buat sekarang cikgu. Semalam macam kamu buat? Tambah. Kamu tambahkan. Dah pun buat 20 apa ni? Sorry. Dah pun buatlah 25 tambah 10. Cukup? Tambah Tambah 4 lagi. Jawapan? 39. 39. Okay. Itu kalau kita gunakan teknik masuk saja. Okay. Tambah je lah. Okay. Sorry. Jangan potong. Okay. Sekarang kita tengok rumus. Okay. Ini JG Okay. Cuba baca rumus dia untuk cikgu dulu. Kalau saya nak hasil tambah 3 sebutan pertama, maksudnya cikgu nak S apa? Cikgu nak S apa? Alamak. Okay. Sorry. Mana pergi sudah? Punya whiteboard sudah hilang. Kejap. Okey. Ialah apa? S? S3. 3. Okey, baca rumus untuk saya dulu. Sama dengan Okey, S3 sama dengan okey, sama A dengan A dalam kurungan okey. R Kuasa N tolak kuasa 1. Cikgu sengaja nak tahu awak tahu tak rumus mana nak pilih aja. Okey, rumus ini ada dalam senarai rumus tak hafal pun tak apa. So, sekarang kerja kita mainkan T aja lah. Okay, untuk ini tadi kita kata A ialah 25. A kita berapa tadi ya? 0.4 Betul? 4. Okey. So, main masuk aja lah. 25 0.4 alamat. Cikgu tulis, sorry. Cikgu tulis bawah takut nanti tak nampak. Okey. 25 kemudian 0.4 kuasa N. N berapa? N3. 3. Okey, kali ini tolak satu yang belakang itu bukan di atas, dia memang di bawah. So cuba bezakan TN dengan SN dia lain. Tadi TN punya tolak satu di atas sebagai sebahagian dalam kuasa dia. Yang ini memang di bawah. Ya. Okay, bahagi A kita 0.4. 0.4 tolak 1. Okey. Semua orang tekan kalkulator. Adakah awak dapat 39?
Semua orang tekan sebab ini pun sekali lagi mungkin awak akan salah tekan. Ada orang tak dapat? Ada orang tak dapat? Kalau tak ada orang cakap no, cikgu angkat semua orang tahu. Okey, ataupun dapat semua. Semua dapat? Okey, pandai. Untuk orang siapa kalau kata tak dapat itu, cikgu ingatkan macam ini ajalah. Sebab bahagi ini panjang. So pastikan you buat kurungan di sini. Atas ini sebenarnya optional lah. You nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Tapi bawah itu mesti buat. Kalau tak buat, nanti dia tak tahu tolak satu ini di sebelah bawah. Buat kurungan untuk beritahu dia benda ini ada di sebelah bawah. Okay? So sekali lagi untuk soalan hasil tambah N pertama ini, kamu boleh gunakan teknik senarai, kamu juga boleh gunakan teknik rumus. Okay? Mana satu lebih senang sesuka hati kamu lah. Kadang-kadang saya pun tengok. Kalau dia kata hasil tambah 3 sebutan, saya tambah je lah. Tapi kalau dia kata hasil tambah 10 sebutan, cikgu pakai rumus. Waktu itu pula rumus lebih cepat. Tapi kedua-dua teknik awak kena tahu. Sebab nanti kita akan pergi satu soalan, nak tak nak, mesti gunakan rumus. Okey. Siapa nak tangkap gambar? Tangkap gambar. Sebab cikgu nak pergi next whiteboard sudah. Dah. Okey. Okey, contoh kali ini kita pergi pula kepada soalan JA lah. Okey. Katakan nombor kita ialah 5, 3, 1. Okey. 5, 3, 1, negatif 1, negatif 3 dan seterusnya lah. Okey. So, kamu nak hasil tambah berapa? Kamu nak berapa? 5. Okey, 5. Hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Sebab cikgu tulis 5 sebutan ya. Okey lah, tak apa. Okey. So, kalau semalam cara kita buat, kita tambah aja lah kan. 5 tambah 3 tambah 1 tambah negatif 1 tambah negatif 3. Ini kurungan tak apa. Jawapan? 5. 5 ya. Okey ya. Okey. Sekarang kalau pakai rumus. So ini ialah S apa? Hasil tambah 5 sebutan pertama. So sepatutnya S apa? Ya, S5. Okey, rumus. Ini janjang aritmetik kan? N. Okey, betul lah itu rumus ya. 2 N tolak 1. Okey, tadi saya terdengar ada orang nak pakai ini ya. Okey, boleh. Itu apa? M per 2 tambah E tambah L. ya. Boleh. Tapi kalau siapa pakai rumus ini lain kali tolong hafal ya. Okey. Kita mula dengan atas punya dulu Okey, apakah N? 5, 2, 5. Okey. 5. N? 5. Oh, macam banyak 5 ni D kita berapa? Negatif 2 kan? Negatif 2. Okey, kira boleh tak dapat 5? Boleh. Boleh dapat 5? Boleh.
Cikgu sengaja highlight ni 5 ini. Semua nombor 5 nanti kamu pening. Okay? Yang ini sebab A. So cikgu pakai sebutan pertama punya 5. Yang warna kuning itu sebab ialah nilai N. Nanti jangan ingat semua nombor itu sama. Okay. Untuk orang yang pakai sebelah bawah, rumus bawah, dia kata dia nak hafal sendiri sebab rumus bawah itu nampak pendek kan. Okey, boleh. Buat dia sama saja jawapan dia. Don't worry ya. So, kita nak S5 lah. So, N kamu 5. 2. A kamu 5. Okey, satu yang kamu kena faham di sini ialah sebutan terakhir ini, kalau kamu tambah 5 sebutan, maka sebutan terakhir ini ialah sebutan kelima. Mana? Kalau sekarang kamu cari hasil tanpa, kalau kamu cari hasil tanpa 4 sebutan pertama, maka L kamu sebenarnya ialah sebutan keempat. Tahu cikgu nak cakap apa? Faham? Faham ya? So sekarang apakah sebutan kelima kita? Negatif 3, betul? Okey, negatif 3. Okey. Kira boleh tak dapat 5? Boleh. Boleh. Okey. Tapi cikgu akan galakkan kamu pakai saja teknik teknik senarai ataupun rumus ini. Yang bawah itu cikgu tak galakkan lah, tapi nak pakai tidak ada masalah, jawapan dia sama. Okey, sampai sini ada masalah? Tak ada. Okay, kita balik kepada nota kita semula. Oh, bagi saya buka semula. Sudah kotor. Okey. So, sampai sekarang cikgu sudah terangkan A memang tak ada rumus. Cikgu sudah terangkan D dan A. Okay. Di mana rumus ini tak dipekarkan dalam exam. So, awak hafal lah. Beza. Ambil 2 sebutan. Belakang, tolak, depan. Sebab beza. Nisbah sepunya. Belakang, bahagi depan. Lepas tu cikgu sudah ajar TN. Rumus untuk JA dan JG berbeza. So, pastikan nanti bila kamu pakai rumus, jangan salah gunakan. Jangan cikgu tanya soalan JA, awak pakai rumus JG, habis semua. Boleh? So, ini cikgu belum terangkan. Ini tidak ada rumus. Okey. Lepas tu hasil tanpa N sebutan, cikgu pun sudah terangkan. Okey, JA dengan JG punya rumus. Yang ini terpulang kepada kamulah kalau siapa nak hafal sendiri. So, dalam kita punya senarai rumus nanti, dia akan bagi ini sudah ambil gambar, cikgu boleh padan? Padan? Okay. Dalam senarai rumus nanti, dia akan bagi macam ini. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Tn sama dengan A N tolak 1. Sn M per 2. 2A tambah N tolak 1D. Sn A N tolak 1 A tolak 1. Dia akan bagi saja rumus macam ini. Dia tak akan beritahu kamu mana satu ialah JA, mana satu ialah JG. So, macam dalam exam macam mana kita nak ingat? TM bagi 2, macam mana saya nak bezakan? So, cikgu bagi satu tips untuk kamu. Cara cepat awak nak bezakan. Kamu tengok ini. Tengok ini. Sorry, cikgu terpadam dia. Sorry. Antu. Cikgu ingat cikgu watermark. Okay, sorry. Ini. Maksudnya apa? Kalau sekarang kamu tengok dalam rumus saya ada D. Itu JA punya. Sebab JA saja ada D. Faham? Kalau saya tengok rumus saya ada A.
Oh, senang. Itu mestilah JG punya sebab JG saja ada. So tak pening lah. Tapi yang lain tu awak kena hafal sendirilah ya. Di mana ini mewakili sebutan, ini mewakili hasil tambah. Itu kena hafal sendirilah. Itu cikgu tak boleh tolong. Tapi setakat nak bezakan mana satu JA punya, mana satu JG punya, kamu cuba cari simbol D dan A. Sebab JA saja ada D, JG saja ada A. So senang kita bezakan. Senang kita bezakan. Ini JA punya, ini JG punya. So boleh sampai sini? Boleh. Ya. Okey, balik kepada nota kita. Okey. So yang ini aku terangkan lain kali, tak sempat. Okey. Yang ini hasil tambah ketak kehinggaan. Okey. So macam cikgu katakan bukan semua JG boleh pakai. Semalam kita ada 2 JG di sini. Yang ini dia ialah negatif 2. Yang ini ialah 0.8 ya. Betul. So soalan mana cikgu boleh tanya hasil tambah ketak kehinggaan? Soalan keempat. Soalan 4 aja Okay. So, untuk hasil tambah ketak kehinggaan, kita memang ada teknik senarai itu. Kita satu-satu cara saja, itu gunakan rumus. Okay. So, rumus dia pun tak susah, main masuk saja. So, apakah A kamu untuk soalan 4 ini? 25. Apakah A kamu? 0.8. Okey, semua orang tekan kalkulator. Cikgu nak jawapan. Jawapan dia 125. Ada orang tak dapat? Ada orang tak dapat 125? Okey ya, tak ada orang jawab maksudnya semua dapat tapi cikgu ingatkanlah ya, siapa yang tak dapat itu mestilah itu lagi masalah dia, lupa letak kurungan di bawah. Maka kalkulator tak tahu 0.8 letak di sebelah bawah. Okey. So inilah apa yang cikgu ajar hari ini. Simbol untuk istilah-istilah yang kita belajar semalam. Lepas itu rumus Tn, rumus Sn, rumus S infinity. Rumus S infinity ini juga akan dipekarkan dalam exam. So maksudnya dalam exam kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 rumus dipekarkan dalam exam. So tak payah hafal. Tak tahu wujud rumus ini. Boleh ya? So far so good? Okay. Kalau sudah okay, so cikgu bagi kerja So kerja untuk hari ini ialah kamu buat ini. Contoh 1, contoh 2, bukan surat 2, ke surat 3. Boleh? Contoh 1, 2 ini ialah JA. Contoh 3 dan contoh 4 ini ialah JG. Okay. Nak buat untuk macam mana? Cikgu tengok kejap. Okey, untuk sebutan dan hasil tambah. Okey, 2 ini dan ini. Cikgu nak kamu gunakan rumus. Okey, yang ini masih pakai teknik senarai. Ini masih teknik senarai. Okey. Begitu juga untuk contoh 2. Contoh 2. Beza sepunya sebutan ke-34 hasil tambah ini pakai rumus. Yang ini teknik senarai. Okay. Untuk contoh 3. 3 dan 4 JG ini saya nak. Okay. Untuk ini dan ini rumus. Yang ini senarai. Okay. Contoh keempat, ini dengan ini. Okey, atas satu lagi, sorry. Atas satu lagi. Okay.
gunakan rumus. Yang bawah itu dia pakai senarai. Senang cakap ialah kedua, ketiga, keempat pakai rumus. Yang lain tu boleh pakai senarai. Untuk 1 sampai 4 semua serupa. Boleh? Boleh. Okey. So, sebab sudah pukul 12, so cikgu akan berhenti di sini. So, nanti lebih kurang setengah jam, cikgu akan bagi Google Form lagi untuk kamu jawab lah. Okey. So, terima kasih kerana dengar lagi. Okey.